Jadi saya nak menyentuh berkenaan dengan DOSEM yang telah mengeluarkan. InsyaAllah saya akan fokus kepada ekonomi. Saya tak akan saya faham. Saya sedang berdepan dengan Menteri Ekonomi yang baru saja keluar daripada hospital dan dia begitu committed untuk berdepan. Itulah, jangan ganggulah, saya nak pergi soalan lah. Bila tak kacau nanti saya makan masa dia. Okey, baik. Saya nak sentuh kepada dua yang dikeluarkan oleh DOSEM baru ini berkenaan dengan CPI kita, 2% inflation. That is a good figure actually, dengan izin. But kita tengok bila macam tu, dia berlaku juga increase of inflation. Maknanya berlaku kenaikan juga. Kita harus bersedia. Tapi yang kita nak tengok sekarang ni, itu secara basket, secara holistik, makro yang berlaku dalam inflation CPI yang ditetapkan oleh DOSEM 2%. But kita kena tengok mikro, non-core inflation ini. Sebab tu kita tengok nampak cantik dibentangkan oleh DOSEM ini, tapi underground very bad. Ini saya nak kongsi dengan macam mana kita nak mengatasi keadaan begini yang berhormat Pandan. I'm very polite today to you. Okay, thank you very much. Silakan Ibu Timur. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat kembali ke Dewan. Inilah semangat menteri-menteri dalam Kerajaan Madani lepas sakit terus balik bekerja. Tahniah atas pengembalian kepada Dewan. Keduanya, saya nak tanya apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi berkenaan dengan externality seperti apa yang berlaku di China. Kita nak rujuk kembali kepada apa yang berlaku pada 2020 tahun ni 2023, di mana tertibanya ada beberapa kerajaan tempatan dan kerajaan provinsi di China yang tertiba memang jatuh dalam keadaan ada tunggakan fiskal di peringkat kerajaan provins dan kerajaan bandaraya. Benda tu memang telah membawa sedikit masalah kepada ekonomi di China dengan pertumbuhannya terjejas. Dan apa yang dibawa oleh menteri tadi, externalities, kalau China ada masalah-masalah mengejut, adakah faktor itu juga dipertimbangkan atau memang ada dalam kita punya consideration dengan izin dengan ekonomi Malaysia yang memang begitu terikat dengan ekonomi China sekiranya ada isu-isu mengejut di China? Terima kasih Ibu Timur. China adalah ekonomi kedua terbesar di dunia. Sudah tentu China mempunyai rantaian ekonomi yang lebih rumit daripada negara kita, dan setiap provinsi mereka itu adalah satu ekonomi yang besar. Kita tidak dapat pastikan sama ada kesan yang khusus apabila provinsi-provinsi tertentu itu mengalami masalah kewangan. Tetapi apa yang kita boleh lihat ialah kerajaan China pada pandangan saya mengambil langkah yang drastik dan tersusun untuk memastikan pengukuhan fiskal dan juga kewangan mereka itu berlaku dengan cepat. Seperti mana proses yang kita sedang alami di negara kita, Malaysia, iaitu kita perlu melalui proses pengukuhan fiskal ini. Langkah yang sama juga sedang berlaku di negara China. Cuma bila ada perkara-perkara yang belum lagi dapat diselesaikan atau dipulihkan di ekonomi China, sudah tentu itu akan ada kesan kepada keseluruhan ekonomi negara China yang juga ada tempias bukan sahaja kepada Malaysia tetapi kepada negara-negara lain di seluruh dunia. Yang pentingnya ialah kita kena mengakui bahawa dunia akan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan dalam tahun 23 dan 24, dan harapan kita ialah tempoh ini kita gunakan sebaiknya, bukan sahaja untuk membina ketahanan kita dengan izin our economic resilience, tetapi untuk memastikan apabila pertumbuhan ekonomi global itu naik kembali dalam tempoh 2025 ke atas, Malaysia berada di kedudukan yang paling baik untuk mendapat laba daripada pertumbuhan tadi. Sebab itu Tan Sri Yang di-Pertua, untuk menyambung semula, sebab itu kerajaan melalui kajian separuh penggal akan melaksanakan 17 anjakan besar yang kita sebut sebagai high growth, high value sector. Ini adalah perkara-perkara yang akan menjadi enjin pertumbuhan ekonomi yang seterusnya, selain daripada kita menguatkan lagi daya tahan dan daya saing
ekonomi dan sektor-sektor yang selama ini membantu negara kita. Ini termasuklah yang kita telah perbahaskan panjang lebar yang berkaitan dengan peralihan tenaga, sektor yang melibatkan teknologi dan ekonomi digital, E&E yang bernilai tinggi, semiconductor, chips yang melepasi daripada aktiviti back-end, mula memasuki kepada aktiviti berbentuk front-end, pertanian dan asas tani yang moden, serta industri berasaskan nadi bumi. Tan Sri Yang di-Pertua, sebab itu dalam usaha untuk memastikan sasaran pertumbuhan ekonomi negara antara 5% ke 5.5% dalam tempoh akhir rancangan Malaysia ke-12 ini. Kerana perkara ini ditimbulkan oleh ahli Dewan sama ada dengan segala cabaran yang ada, adakah kita masih lagi berkemampuan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan di dalam RMK 12? Dipandang. Sahabat saya Pandan, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya seronok hari ini kita dapat jawapan yang agak lembut. Dan saya nak minta saya dan juga semua ahli parlimen dalam ni kita pakat-pakat jaga kesihatan sebab kita tak tahu bila. Terima kasih Yang Berhormat Pandan kerana kembali sihat. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat berkongsi lagi sebab negara perlukan kita semua untuk kita membangunkan ekonomi. Jadi saya nak menyentuh berkenaan dengan DOSEM yang telah mengeluarkan. InsyaAllah saya akan fokus kepada ekonomi. Saya tak akan saya faham. Saya sedang berdepan dengan Menteri Ekonomi yang baru saja keluar daripada hospital dan dia begitu committed untuk berdepan. Itulah, jangan ganggulah, saya nak pergi soalan lah. Bila tak kacau nanti saya makan masa dia. Okey, baik. Saya nak sentuh kepada dua yang dikeluarkan oleh DOSEM baru ini berkenaan dengan CPI kita, 2% inflation. That is a good figure actually, dengan izin. But kita tengok bila macam tu, dia berlaku juga increase of inflation. Maknanya berlaku kenaikan juga. Kita harus bersedia. Tapi yang kita nak tengok sekarang ni, itu secara basket, secara holistik, makro yang berlaku dalam inflation CPI yang ditetapkan oleh DOSEM 2%. But kita kena tengok mikro, non-core inflation ini. Sebab itu kita tengok nampak cantik dibentangkan oleh DOSEM ini, tapi underground very bad. Ini saya nak kongsi dengan macam mana kita nak mengatasi keadaan begini. Yang Berhormat Pandan, I'm very polite today to you. Okay, thank you very much. Terima kasih Pendang. Untuk rekod Tan Sri Yang di-Pertua, Pendang memang sentiasa dekat di hati saya dan has always been polite. Terima kasih kepada Ipoh Timur tadi dan kepada Pendang. Ingatan yang baik bagi mereka terutamanya yang lelaki. Silalah pergi semak jantung masing-masing. Kerana risiko itu bukan saja risiko kepada menteri, tetapi risiko disebabkan oleh gaya hidup kita, terutamanya oleh kolesterol yang tinggi. Dan saya ada rekod kolesterol yang tinggi selama 20 tahun dan akhirnya itu sudah tentu akan menyebabkan ada masalah pada jantung. Baik, Indra Mahkota sekejap sebelum tanya. Silakan Indra Mahkota. Selamat kembali dan Alhamdulillah kembali sihat. Sikit je, dan mungkin nak dibahaskan waktu lain. Yang tadi 17 anjakan yang besar, saya tak ada masalah dengan itu. Cuma dalam 17 tu, sejauh mana ekonomi digital menjadi, dengan izin, common denominator atau mempengaruhi semua itu supaya kita faham kedudukannya sekarang. Terima kasih. Terima kasih Indra Mahkota. Untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Pendang tadi, iaitu mengenai inflasi. Inflasi Malaysia memang antara yang terbaik di rantau ini dan kaedah menetapkan inflasi ini ialah kaedah piawai yang digunakan di seluruh dunia. Jadi dia tak timbul soal ia tidak melambangkan keadaan sebenar dan sebagainya. Berdasarkan kaedah ekonomi dan statistik, maka bakul-bakul perbelanjaan itu ditetapkan dan inflasi mengukur kenaikan harga dari satu masa ke satu masa. Sudah tentu mereka yang arif tentang soal pengurusan ekonomi selalunya disebut bahawa inflasi yang baik ialah di antara 1 ke 2%. Maksudnya
kenaikan harga barang itu tidak mendadak, tetapi pada masa yang sama ia akan terus menjana pertumbuhan ekonomi. Masalah yang ada di Malaysia pada pandangan saya pandang yang menimbulkan persoalan kenapa inflasi kita berada pada tahap yang paling rendah 1.9% sebenarnya, tetapi rakyat masih merasakan kos sara hidup itu tinggi. Kerana soal kos sara hidup ini ada dua perkara, dua komponen. Satu ialah kos, satu lagi ialah pendapatan. Jadi itu pandangan bersepadu di peringkat kerajaan bahawa kita tidak boleh menumpukan kepada soal mengawal dan merendahkan kos semata-mata sehingga ia telah menimbulkan satu keadaan yang mengherot ekonomi kita. Bagi contoh yang baik ialah subsidi bahan api, petrol ataupun diesel. Kita tahu sekarang walaupun niatnya itu baik kerana kita sebelum ini berpandangan kalau kita tetapkan petrol dan diesel itu pada harga yang rendah, itu akan menyebabkan harga lain pun rendah. Tapi itu tidak berlaku, malah yang berlaku ialah terutamanya diesel banyak disalahgunakan untuk diseludup dan dijual. Jadi sebab itu bagi saya, kita perlu menerima bahawa selain daripada kita mengawal harga, bukan semata-mata dengan subsidi pukal tetapi kembali kepada asas ekonomi. Dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, we really have to go back to the basic of economy. Pertama ialah penawaran dan permintaan. Penawaran ini menyentuh juga soal bekalan, menyentuh juga soal aktiviti-aktiviti yang boleh memastikan ada banyak bekalan yang mencukupi, dan ini cara yang terbaik pada pandangan saya untuk menewaskan banyak persoalan yang timbul dalam ekonomi kita, soal monopoli, soal kartel dan sebagainya. Keadaan sekarang ini bila ada syarikat-syarikat yang besar yang bersabit dengan bekalan makanan, kalaupun kerajaan mengambil tindakan yang drastik, tetapi oleh kerana mereka mengawal 90% daripada bekalan, maka negara akan mengalami masalah. Kerana bekalan itu akan terganggu. Jadi kita tak boleh lari daripada asasnya, iaitu mestilah ada penawaran yang mencukupi dengan permintaan. Dan itu perkara-perkara struktur yang diusahakan secara bersama, sebahagiannya di bawah Kementerian Pertanian, sebahagiannya di bawah Kementerian Ekonomi dan sebagainya. Dan perkara kedua, komponennya ialah gaji. Sebab itu kita tak boleh lari daripada untuk kita mencari jalan macam mana kita menaikkan gaji rakyat secara berkala, baik di sektor awam dan sektor swasta. Dan kalau ini bermakna kerajaan perlu bukan saja mengambil keputusan dasar tetapi memberi peruntukan, pada pandangan saya ia sesuatu yang perlu kita ambil. Kerana kalau tidak, sampai bila-bila Dewan Rakyat akan bergaduh soal ayam dan itik. Sedangkan kita ada banyak benda lain lagi yang kita nak bincang, dan itulah yang saya ingat akan mengambil sedikit masa pendang sementara kita menambahkan bekalan, memastikan peruntukan itu pergi kepada sektor-sektor untuk meningkatkan bekalan ini. Kita juga perlu cari jalan yang secara sistematik boleh meningkatkan gaji rakyat. Ia payah besar dan titiwangsa. Saya 25 minit lagi, ada lebih kurang 50 muka surat lagi. Terima kasih.